kali ini kita nak bawakan untuk anda wanita dan juga dunia perniagaan. Ya, benar. Dan yang menariknya juga untuk makluman anda menerusi bajet 2018 di atas kalau kita tengok kalau sebelum ni peratusan yang meningkat penglibatan wanita dalam bidang usahawanan, pihak kerajaan juga memberi bantuan sebanyak 20 juta bagi program latihan dan keusahawanan wanita. Dan ini secara tidak langsung menjadi satu pendorong kepada usahawan-usahawan di luar sana. Dan untuk berkongsi maklumat tentang keusahawanan dan wanita sama kita pada pagi ini adalah Nik Juzaila Johari, usahanita kita. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Ataupun dana yang disebutkan tadi secara tidak langsung sebenarnya memberi satu suntikan semangat bagi semua wanita di luar sana yang bergelar usahawan. Betul Nik? Sangat-sangat Tasnim. Kan? Sangat. Bukan satu jumlah yang sedikit kan. Macam Nik sendiri kan. Kalau kita boleh kongsikan apa agaknya faktor yang membuatkan wanita menceburi bidang perniagaan. Dulu lelaki je, sekarang ni saya rasa kaum wanita mendominasi. Mendominasi tapi untuk beberapa sektor sajalah, khususnya macam kosmetik kan. Tapi bagi ya betul. Sebenarnya kalau secara peribadi lah, saya merasakan wanita yang berniaga ni adalah wanita yang berani. Sebab banyak risiko dia. Betul tak? So antara faktor-faktor kita kata kenapa lebih ramai hari ini berbanding sebelum ini wanita menyentuh perniagaan, salah satu faktor utama adalah saya rasa pendidikan. So kalau kita tengok dekat universiti pun memang ramai wanita daripada lelaki pada hari ini. Win? Betul kan? Tak tahu lah, saya dah berlalu zaman itu. Berlalu dah zaman itu. So faktor pendidikan adalah saya rasa sangat penting lah. Yang kedua adalah wanita ni suka bebas, saya rasa. Dari segi kebebasan masa, bila kita bekerja sendiri atau berniaga, kita boleh mengaturkan masa tu lebih baik, saya rasa. Selain daripada faktor tu, of course lah faktor perkembangan dunia perniagaan fashion, kosmetik, produk kecantikan dan kesihatan. So faktor itu sendiri sebenarnya mendorong lebih ramai wanita lah, lebih dekat dengan minat kami. Tapi saya rasa dia juga ada kaitan dengan trend Edwin. Kalau tengok sekarang ni kan, dia ikut idola rakan artis. Dia tengok artis dia keluar ni, mungkin artis seterusnya akan keluarkan ini. Lepas tu semua pun nak keluarkan tudung, makanan ada macam-macam lagi. Satu trend juga menjadi ikutan kan? Ikutan, betul. Kalau kita lihat sekarang trendnya ke arah sektor mana? Perniagaan yang bagaimana? Adakah fashion lebih tertumpu ataupun kosmetik, makanan, minuman? Kalau macam saya sebenarnya daripada industri perkilangan, manufacturing. So kami ada di Sirih Emas, kami ada pengeluaran kosmetik dan pengeluaran makanan. Jadi sebenarnya banyak sektor-sektor yang profesional, terutamanya guaman dan sebagainya, bila kita keluar lebih banyak wanita sebenarnya. Tapi industri kecantikan dan fashion ni lebih menonjol wanitanya ke depan. Yang industri-industri yang melibatkan teknikal ni kita tidak menonjol sangat. Tapi sebenarnya wanita ada menceburi industri-industri lain ni, cuma tidak menonjol. Yang ke depan ni, yang selalu keluar TV atau yang selalu keluar iklan dan sebagainya dalam industri fashion dan kecantikan. Jadi nampak lebih menonjol di situ. Ya, benar. Setuju. Dan macam tadi kan, ni ada sebut tadi, banyak cabaran, bukan mudah. Tak semua yang berani mengambil risiko kerana apabila bergelar usahawan bukan saja glamour, jual barang untung. Tapi dalam proses nak mengawal keuntungan tu bukan mudah kan? Mungkin dari segi cabaran lain, adakah mungkin nak kejar dengan penggunaan teknologi ke? Kalau dia tak boleh guna produk yang sama, dia kena ada penambahbaikan kan? Kalau boleh kongsikan? Kalau kita tengok bila kita bercakap mengenai teknologi, lebih ramai orang tertumpu kepada teknologi maklumat, internet dan sebagainya. Sebenarnya teknologi ni lebih luas. Kalau macam saya, teknologi yang lebih dekat pada saya mungkin teknologi penghilangan lah, kan, mesin dan sebagainya. Tapi secara umumnya kita boleh kata teknologi yang paling dekat dengan perniagaan hari ini adalah teknologi maklumat, komunikasi dan pengangkutan sebenarnya. Pengangkutan. Kenapa? Sebab kalau kita tengok pos dan sebagainya, fasiliti-fasiliti itu membantu perniagaan kita lebih cepat. Kalau dulu kita buat shipping 7 hari, sekarang 24 jam boleh sampai barang kalau kita beli online, kan, perniagaan online. Kalau di China tidak sampai 48 jam, 8 jam dah boleh sampai. So teknologi ini memang sememangnya memang membantu
membantu perniagaan kita lebih cepat lah. Cuma bagi saya secara peribadi, teknologi ataupun inovasi ini bukanlah cabaran utama kepada usahawan wanita. Sebab teknologi dan inovasi ini boleh boleh didapati melalui ilmu, latihan, bimbingan. In fact, kerajaan kita pun banyak menyediakan banyak latihan lah berkenaan inovasi dan teknologi macam MDEC, banyaklah agensi kerajaan MARA dan sebagainya. Benar, ya. Yes, tapi cabaran sebenar bagi saya wanita adalah untuk menyeimbangkan masa tu sebagai seorang wanita dan tanggungjawab mereka dan perniagaan sendiri. Contohnya ramai wanita terutamanya yang dah berkeluarga sebagai ibu, sebagai isteri. Itu kekangan itu adalah cabaran utama pada saya lah bagi wanita. Lelaki kalau dia keluar bekerja, lelaki kalau keluar bekerja dia dah tak ingat rumah kan. Ibu-ibu Edwin mungkin bukan begitu kan. Dia lain kategori berbeza ni. Kebanyakan ibu buat duit dari rumah. Macam tu alasan dia. Okey, satu lagi dengan adanya teknologi ini juga antara banyak membantu perniagaan mereka supaya dapat diluaskan hingga ke luar negara seperti mana delivery service, penghantaran bukan saja terhad kepada dalam negara tapi membuka peluang mereka untuk ke luar negara. Jadi saya setuju. Pasaran hari ini kalau kita tengok bukan saja di Malaysia tapi di luar negara. Contoh saya sendiri Sirih Mas, kami bukan sahaja memasarkan beberapa jenama untuk di dalam negara, malah juga di luar negara. Jadi usahawan wanita ni dia kena pandai ambil peluang. Bermula mungkin daripada e-commerce platform kan, seperti banyaklah jenama-jenama dalam pasaran e-commerce platform, ataupun mereka sendiri mengikuti atau mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan, oleh matrik dan sebagainya. Kita join aktiviti yang disediakan oleh agensi kerajaan dan keluar negara, ikuti aktiviti promosi luar negara lah. Contohnya pameran, trade mission dan sebagainya. Ada sangat banyak diuruskan oleh agensi-agensi kerajaan. Dan sebagai seorang yang telah menguruskan satu syarikat yang begitu besar, bukan je uruskan syarikat, lepas tu pekerja-pekerja, itu pun satu cabaran juga kan? Betul. Bukan seorang pekerja, ramai pekerja ada kan? Dan lepas tu apa kualiti ataupun kriteria yang Nik rasa penting perlu ada dalam seseorang wanita itu dalam memastikan kejayaan sesebuah perniagaan itu sendiri? Masa saya mula, ini pengalaman saya lah masa mula-mula menguruskan perniagaan, saya merasakan perkara paling penting dalam sebuah perniagaan adalah jualan. Sales, kita nak wang, kita fikir macam tu. Sebab dengan wang kita boleh kembangkan perniagaan lah, of course. Tapi bila lama kelamaan kita berada di dalam perniagaan, saya rasa cabaran sebenar yang saya hadapi adalah menguruskan sumber manusia dalam syarikat kita sendiri. Maksudnya menguruskan pasukan pekerja itulah. Jadi sekarang dengan sebab tu adanya latihan-latihan macam untuk kita menguruskan macam mana kita nak handle generasi Y, macam mana nak generasi X kan, macam tu. Jadi setiap bidang kerja mereka juga attitude ataupun karakter pekerja itu berbeza. Jadi saya rasa cabaran utama adalah untuk menguruskan pekerja itu sendirilah. Sekiranya daripada awal kita terapkan budaya yang betul di dalam organisasi atau syarikat, kita akan dapat pastikan syarikat bergerak dengan sendiri dengan lebih baik lah. So pertama adalah budaya dalam syarikat tadi. Yang kedua, saya rasa paling penting adalah prosedur kerja ataupun SOP itu perlu jelas kepada para pekerja. Jadi itu boleh membantu kalau kita tidak ada di dalam office pun, kita berada di untuk promosi luar negara sekalipun, syarikat tetap berjalan seperti biasa. Penting tu faktor yang mungkin ramai juga tak perasan ataupun terlepas pandang pengurusan sumber manusia ni penting. Itu jika melibatkan syarikat itu yang melibatkan mungkin ramai pekerja. Itu adalah perkara yang perlu diambil perhatian. Baik, terima kasih Nik Juzaila Johari. Semoga terus sukses dan menjadi contoh sebenarnya pada wanita yang berkecimpung dalam usaha wanita. Kami juga ada menyediakan bimbingan dan latihan sekiranya para wanita ingin bersama kami berniaga terutamanya produk kosmetik dan F&B. Boleh layari www.sirihmas.com.my untuk
keterangan lebih lanjut lah. Okey. Okey, baik.